Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung sebatian karbon tajuk alkohol. Pertama sekali kita akan belajar formula molekul dan formula struktur alkohol. Okey, alkohol adalah sebatian bukan hidrokarbon. Kenapa dia bukan hidrokarbon? Sebab dalam alkohol ada oksigen. Kumpulan berfungsi bagi alkohol ialah kumpulan hidroksil OH. Ada OH dalam molekulnya. OH tu kita panggil hidroksil. Di mana formula alkohol ialah CnH2n tambah 1 OH. Di mana N mula dengan 1, 2, 3 dan 4. Okey. Kita lihat contoh macam mana kalau N1, formula molekulnya jadi CH3OH. Formula struktur, kita lukis karbon ada 1 dan 4 ikatan lagi. Hidrogen ada 3. Satu lagi ikatan, dia berikat dengan oksigen. Pastikan bahawa karbon berikat dengan oksigen. Jangan kamu lukis dia dekat tengah-tengah. Nama dia karbon 1. Kalau tunggal, kita sebelum ni belajar metana. Tapi ni bukan metana, ni alkohol. Jadi, A yang hujung sekali tu kita akan tukarkan dengan ol. Jadi, nama dia metanol. Metanol. N2. Kalau N2, formula molekul dia dah jadi C2H5OH. Okey. Jadi, formula struktur, karbon ada 2 dan ada OH. Tadi cikgu letak OH dekat. Yang ni O ada ikatan dengan H. Ini lukisan yang betul lah. Maksudnya karbon berikat dengan oksigen, oksigen berikat dengan hidrogen. Tapi kita boleh ringkaskan, kita lukis OH saja macam tadi. Namanya karbon ada 2, so etanol. Okey. So, bila N3, formula dah jadi C3H7OH. Okey. Bila C3, C3OH. Jadi, nama propan 1-ol. Kenapa nama dia propan 1-ol? Bila karbon 3 kat sini, dia dah boleh membentuk isomer. Maksudnya, alkohol juga ada isomer. Macam alkana dan alkena yang kita belajar sebelum ni. Okey. Jadi bila kedudukan OH, kumpulan berfungsi bagi alkohol itu berpindah tempat, nama dah jadi lain. Bila OH berada di karbon nombor 2, okey, nama dah jadi propan 2-ol. 1-ol, 2-ol adalah menunjukkan kedudukan OH dalam struktur. Maksudnya OH tu berada karbon nombor 1, propan 2-ol pula OH berada di karbon nombor 2. Okey, kita teruskan lagi dengan N4, C4H9OH. Jadi ada berapa agak isomer dia. Jadi mula-mula kalau nak lukis isomer macam yang cikgu ajar, lukiskan karbon 4 tu dalam rantai lurus, okey. Kemudian kita letakkan OH, diletakkan pada karbon nombor 1. Okey. Jadi namanya butan 1-ol. Butan 1-ol. Kemudian pindahkan OH. Jadi kita pindahkan OH pada karbon nombor 2. Okey. Bila karbon nombor 2, nama dah jadi butan 2-ol. Boleh pindah lagi tak OH? Dah tak boleh. Sebab nama dia akan sama ada butan 1-ol atau butan 2-ol. Okey. Kemudian kita pendekkan rantai karbon. So bila kita pendekkan rantai karbon, kita akan letakkan CH3 tu di karbon nombor 2. Sekarang OH berada di karbon nombor 1. Jadi namanya 2-metil propan 1-ol. Kemudian gambar yang sama, struktur yang sama, kita akan pindahkan OH di karbon nombor 2. Jadi namanya 2-metil propan 2-ol. Jadi C4H9OH ataupun butanol mempunyai 4 isomer. Okey, kita teruskan dengan penyediaan etanol secara industri.
Terdapat dua cara untuk sediakan etanol. Pertama, penapaian gula atau kanji dengan kehadiran yeast. Yang kedua ialah penhidratan etena. Yang kedua ni kita dah belajar masa tajuk alkena. Jadi kita lihat penapaian. Penapaian ialah proses kimia di mana mikroorganisma seperti yeast menguraikan gula dan kanji untuk menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Ejaan silap sikit, minta maaf. Okey, yeast mengandungi enzim yang dipanggil zymes. Okey, zymes yang memecahkan gula dan kanji kepada glukosa. Gula dan kanji ni polimer, jadi monomernya glukosa. So kita akan dapat glukosa. Molekul glukosa akan terurai dengan perlahan kepada molekul ringkas membentuk etanol dan karbon dioksida. Jadi glukosa dia akan hasilkan etanol bila kita maksudnya bila kita tambahkan dengan yeast. Okey? So dapatlah glukosa, etanol dan gas karbon dioksida. Karbon dioksida Yang atas tadi salah eja Okey, penyediaan etanol melalui proses penapaian. Proses penapaian ini dikenali sebagai penapaian anaerobik kerana dilakukan tanpa kehadiran oksigen. Ini siapa belajar biologi dia lebih faham. Ni susunan radas dalam makmal macam mana eksperimen ini dijalankan. Kita akan tambahkan glukosa. Kita ambil serbuk glukosa dalam 2 gram macam tu. Kita tambahkan dengan air 50 cm padu dan kita tambahkan yeast. Kemudian kita tutup kelalangkun dengan salur pengantar yang dimasukkan ke dalam air kapur dalam sebuah tabung didih. Radas ni kita biarkan selama 3 hari pada suhu bilik sahaja di kawasan yang gelap. Maksudnya dalam bawah meja ke gelap lah. Kemudian apa yang berlaku, kita akan dapat hasil etanol mencapai 15%. Maksudnya dalam kelalangkun tu bila etanol mencapai 15%, yeast akan mati. So bila yeast mati, penapaian berhenti. Penapaian semula jadi tidak mungkin menghasilkan etanol tulen. Maksudnya dia bercampur. Dalam kelalangkun tu ada etanol, ada glukosa yang berlebihan tadi kan. Maka macam mana nak dapatkan etanol tulen? Perlulah melakukan penyulingan berperingkat. Penyulingan berperingkat tu macam mana? Okey, ni penyulingan berperingkat. Maksudnya hasil daripada kelalangkun kita akan masukkan ke dalam kelalang dasar bulat. Dan kita sediakan kukus air. Okey, masukkan dalam kukus air. Kemudian kita pasangkan turus berperingkat. Di salur yang keluar tu kita sambungkan kepada kondenser Liebig. Di tempat yang sama kita letak termometer. Mesti sama aras dengan salur keluar di kondenser Liebig. Di kondenser Liebig kita akan jumpa air keluar dulu, baru air masuk dekat hujung. Sebab kita nak gas yang terhasil nanti dia akan terkondensasi dekat hujung. Sebab kita nak kumpulkan hasil sulingan dalam bentuk cecair. Termometer sama aras dengan salur gas yang keluar masuk kepada kondenser Liebig itu adalah untuk memastikan bahawa pada suhu tu gas itu adalah gas yang kita nak kumpulkan. Jadi yang kita nak kumpulkan adalah etanol. Jadi etanol takat didih dia 78 darjah Celsius. Jadi kalau termometer menunjukkan bacaan 78 darjah Celsius, bermaksud bahawa gas yang kita kumpulkan itu, gas yang masuk dalam kondenser Liebig tadi akan terkondensasi adalah etanol. Jadi kita dapat kumpulkan etanol dalam kelalangkun. Kalau kita dapat hasil yang lain tu, kelalangkun tu kita tukarlah bila sampai 78 kita letak kelalangkun yang baru supaya kita dapat etanol. Etanol yang kita kumpulkan melalui proses penyulingan ini adalah 99% tulen.
Penyediaan etanol melalui tindak balas penghidratan. Ini kita dah belajar dalam tajuk Alkana, di mana penghidratan bermangkin merupakan satu tindak balas penambahan antara gas etana dengan steam. Dia akan menghasilkan etanol. Ingat lagi tak? Asid fosforik pekat ditambahkan sebagai mangkin. Gas etana yang kita tindak balaskan ini adalah melalui peretakan bahan petroleum. Okay? Ini dijalankan dalam industri, tak ada dalam makmal. Etanol yang dihasilkan akan dikondensasikan untuk membentuk cecair. Manakala gas etana yang tidak bertindak balas akan dikitar semula. Okey. Jadi etana tambah dengan air akan menghasilkan etanol pada suhu 300 darjah Celsius, tekanan 60 atmosfera. Mangkinnya ialah asid fosforik pekat. Okey, kita teruskan dengan sifat fizik alkohol. Tiada alkohol yang wujud sebagai gas pada suhu dan tekanan bilik. Alkohol ringkas adalah cecair tidak berwarna pada suhu bilik, di mana alkohol mempunyai 1 hingga 11 atom karbon per molekul wujud sebagai cecair. Okey. Alkohol adalah cecair meruap yang mudah tersejat. Okey. Maksud meruap kat sini ialah dia jadi gas. Maksudnya daripada cecair dia boleh bertukar menjadi gas. Itu maksud meruap dan mudah tersejat. Maksudnya cecair itu hilanglah lama-lama. Alkohol ringkas larut dalam air. Metanol, etanol dan propanol larut sepenuhnya dalam air. Ketelarutan alkohol berkurang apabila bilangan atom karbon bertambah. Takat didih alkohol adalah tinggi secara relatif jika dibandingkan dengan alkana yang sepadan. Maksudnya bilangan karbonnya sepadan lah. Contoh propanol dengan propana. So takat didih alkohol, maksudnya takat didih propanol lebih tinggi daripada propana. Kita kaji sifat fizik etanol. Okey, kenapa kita nak ni? Sebab etanol banyak digunakan. Dia adalah cecair tidak berwarna pada suhu bilik. Ia adalah cecair yang sangat meruap, sangat meruap, jadi mudah tersejat. Etanol larut sepenuhnya dalam air. Okey? Takat didih etanol adalah 78 darjah Celsius. Etanol merupakan alkohol yang mempunyai banyak kegunaan kerana sifatnya. Okey. Jadi sempena COVID-19 ni, etanol memang digunakan sepenuhnya. Bila kita guna? Bila kita pakai sanitizer. Pelarut yang ada dalam tu adalah etanol. Okey, sifat kimia alkohol. Alkohol bersifat neutral. Tindak balas kimia alkohol ditentukan oleh kehadiran kumpulan hidroksil ni tadi. Ada 3 tindak balas bagi sifat kimia alkohol, iaitu pembakaran, pengoksidaan dan pendihidratan. Okey. Pembakaran sama seperti sebatian karbon yang lain. Etanol mudah terbakar. So bila dia terbakar menghasilkan banyak tenaga haba. Jadi dia adalah bahan api yang baik. Ingat lagi apa hasil dia bila dia terbakar dalam oksigen berlebihan? Dia akan menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Jadi etanol ni dikenali sebagai bahan api yang bersih kerana pembakaran lengkapnya tidak menghasilkan bahan cemar ke persekitaran. Okey? Ni eksperimen tu dijalankan. Maksudnya kita akan masukkan etanol dalam piring penyejat. Kemudian kita nyalakan kayu uji menyala dan kita nyalakan etanol tersebut. Dalam oksigen berlebihan, etanol akan terbakar dengan nyalaan biru yang bersih. Untuk menghasilkan karbon dioksida dan air. Okey? Ni tak ada masalah kot. Okey, pengoksidaan etanol yang kedua. Etanol dioksidakan kepada asid etanoik menggunakan ejen pengoksidaan. Apa tu ejen pengoksidaan? Larutan kalium manganat 7 berasid dan larutan kalium dikromat 6 berasid. Okey?
Dua ni kena hafal sebab ejen peroksidaan yang ni glamour dan suka sangat dia tanya. Apabila larutan kalium dikromat 6 berasid berlebihan, kita tambahkan kepada etanol dan campuran itu dipanaskan, asid etanoik akan terbentuk. Larutan kalium dikromat 6 ni akan bertukar warna daripada jingga kepada hijau. Okey, tu dia etanol. Bila kita tindak balaskan dengan larutan kalium manganat 7 berasid, sebab dia ejen peroksidaan, so kita cuma lukiskan dalam bracket O, maksudnya dia membekalkan oksigen. Maka terhasillah asid etanoik. Asid etanoik kumpulan berfungsinya ialah COOH dan air. Kalau kita guna larutan kalium manganat 7 berasid pun sama, dia akan menghasilkan asid etanoik. Larutan kalium manganat 7 akan bertukar warna daripada ungu ke tidak berwarna. Okey, ni macam mana dia dijalankan dalam makmal. Etanol kita tambahkan dengan larutan kalium dikromat 6 berasid dalam tabung didih. Kemudian kita panaskan. Hasilnya kita akan kondensasikan dalam tabung uji atau tabung didih tu. Jadi sebab tu tabung uji tu kita rendam dalam air sejuk ataupun dalam ais. Jadi gas yang kita perolehi akan terkondensasi dan kita dapatlah hasil sulingan. Okey? Macam mana, mungkin ada tertanya-tanya, macam mana dia boleh jadi asid etanoik? Okey? Cikgu gunakan formula struktur untuk lebih faham. Maksudnya etanol bila kita tindak balaskan dengan ejen peroksidaan akan memberikan 2 O. Dia akan bagikan 2 oksigen lah. O tu oksigen. Apa yang berlaku ialah 2 hidrogen ini akan keluar daripada molekul etanol dan bergabung dengan oksigen membentuk air H2O. Okey? Manakala ikatan tadi, bila hidrogen keluar, dia akan membentuk ikatan ganda 2 dan tempat itu digantikan oleh oksigen. Yang lain ikatan masih sama dengan OH dengan H yang 3 tu. Yang lain sama. Cuma tempat 2 atom hidrogen digantikan dengan 1 atom oksigen. Maka dapatlah kita kumpulan berfungsi untuk asid etanoik kita ialah COOH. Ni kalau guna formula. Sama macam tadi. Okey, kita teruskan dengan pendihidratan etanol. Pendihidratan etanol ialah penyingkiran molekul air daripada alkohol. Tindak balas ini menukarkan alkohol kepada alkena yang sepadan. Maksudnya kalau etanol, dia akan jadi etena. Propanol, dia akan jadi propena. Itu maksud sepadan. Molekul air daripada molekul alkohol disingkirkan oleh mangkin yang telah dipanaskan dengan kuat. Mangkin kat sini boleh jadi serpihan porselin, aluminium oksida, asid sulfurik pekat atau asid fosforik pekat. Kalau kita guna asid sulfurik pekat ataupun asid fosforik pekat, tu dalam bentuk cecair. Kalau serpihan porselin dan aluminium oksida tu dalam bentuk pepejal. Penyingkiran satu molekul air menyebabkan pembentukan ikatan ganda 2 antara atom karbon. Jadi bila air keluar, dia akan bentuk ikatan ganda 2. Etanol dipanaskan dalam bentuk reflux pada suhu 180 dengan kehadiran asid sulfurik pekat. Ni kalau guna cecair, asid sulfurik pekat. Okey. Etanol, okey. Bila kita lalukan melalui serpihan porselin, serpihan porselin dia panas, jadi air akan diserap, sebab tu dia nama pendihidratan. Maksudnya dia keluarkan air daripada molekul tu. Jadi dia akan ambil hidrogen pada karbon pertama tu, contoh yang ni lah, dan OH daripada karbon yang kedua, dia akan pindahkan membentuk air. Jadi elektron yang tinggal tadi akan membentuk ikatan ganda 2. So jadi etena.
Ini gambar rajah pendehidratan etanol. Pastikan semua orang boleh melukis gambar rajah ni. Sebab apa? Gambar rajah ni popular. Okey. Macam mana dia berlaku? Okey. Wool kaca kita akan rendamkan dalam etanol dan kemudian kita masukkan dalam tabung didih. Tabung didih tersebut kita akan apitkan menggunakan kaki retort secara melintang. Kita akan letakkan serpihan porselin di tengah-tengah tabung didih. Kemudian kita sumbat dengan penutup yang ada salur pengantar. Salur pengantar tersebut masuk ke dalam besen yang mengandungi air dan kita letakkan di hujung salur pengantar sebuah tabung uji untuk mengumpul gas yang terbebas. Tabung uji itu kita penuhkan dengan air dan kita telangkupkan di hujung salur pengantar. Okey, proses ni kita akan panaskan porselin dulu dengan kuat. Porselin bila kita panaskan dengan kuat, dia akan jadi merah menyala. So, bila dia dah merah menyala, baru kita hangatkan etanol. Etanol dia mudah meruap kan, kita dah belajar. Jadi, bila kita hangatkan saja, dia dah jadi gas. Jadi, dia akan melalui serpihan porselin. Masa ni, air akan diserap. Jadi, yang tertinggal atau yang terhasil ialah etena. Dan kita kumpulkan tu adalah gas etena. Jadi, bagi mengesahkan bahawa hasil kita adalah etena, kita akan kumpulkan dua tabung uji. Gas tersebut. Satu kita titiskan dengan air bromin dan satu lagi kita titiskan dengan larutan kalium manganat 7 berasid. Maka selepas tindak balas kita akan dapati pemerhatian. Pemerhatian kita ialah gas tidak berwarna dikumpulkan dalam tabung uji. Maksudnya gas yang kita kumpul tu adalah gas etena. Kemudian bila kita titiskan dengan air bromin, warna perang menjadi tidak berwarna. So, dia mengesahkan kehadiran gas etena. Bila kita titiskan dengan larutan kalium manganat 7 berasid juga berubah warna. Daripada ungu menjadi tidak berwarna. Maka sah. Hasil yang kita perolehi adalah gas etena. Okey. Habis sifat kimia, kita masuk kepada kegunaan alkohol. So, alkohol digunakan secara meluas dalam kehidupan kita. Alkohol pertama sekali sebagai bahan api yang baik. Sebab dia menghasilkan banyak tenaga selain daripada dia bahan api yang bersih. Kedua, alkohol sebagai pelarut. Alkohol adalah sebatian kovalen. Jadi, bila dia kovalen, dia pelarut sebatian organik. Jadi, dia boleh larutkan varnish, cat dan sebagainya. Etanol merupakan pelarut bagi minyak wangi. So, bila kita campurkan minyak wangi dengan etanol, etanol mudah meruap. Jadi, dia akan tersejat dengan cepat. Alkohol dalam bidang perubatan. Etanol dan propanol digunakan sebagai antiseptik. Larutan ni dapat mencegah jangkitan dengan membunuh kuman dan juga bakteria. Sebab tu kalau paling senang sekali nak kita nampak bila kita nak kena inject, kena cucuk, kena suntik. So bila kita nak kena suntik tu dia akan sapu, kita akan rasa sejuk aja kan. Tu dia sapu etanol lah. Etanol juga sebagai pelarut untuk menyediakan ubat batuk. Yang keempat, etanol dalam pembuatan bahan kimia digunakan dalam membuat asid etanoik dan juga metanol digunakan dalam membuat metil metakrilat. Metil metakrilat ni ialah polimer fosfat. Itu adalah antara kegunaan alkohol. Tapi ada kelemahan dia, penyalahgunaan alkohol dan kesannya. Etanol dalam minuman beralkohol adalah toksik dan berbahaya jika diminum. Pengambilan etanol secara berlebihan dia akan mengganggu aktiviti otak dengan memperlahankan fungsi otak dan mengganggu keseluruhan sistem saraf. Etanol juga melambatkan kegiatan mental dan fizikal. Ini menyebabkan pemandu yang mabuk berisiko tinggi untuk terlibat dalam kemalangan jalan raya yang boleh mengakibatkan kematian.
Yang keempat, pengambilan alkohol berlebihan dan berpanjangan boleh menyebabkan ketagihan.